Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini, mula pelbagai pihak memberikan komen berkait dengan rasuah adun. Skandal rasuah adun. Warisan sudah bersuara. Pemimpin-pemimpin daripada parti politik lain pun sudah ambil peluang bersuara. Biasalah kan ada peluang untuk bersuara. Sama ada menghentam atau menyokong atau sebagainya pun tengoklah di mana pihak mereka. PAS pun sudah bersuara. Bersatu pun sudah bersuara. Wah, ada orang yang mengambil kesempatan di saat kesempitan. Macam itulah. Kali ini Peja pula bersuara berkait dengan skandal rasuah adun-adun Sabah. Apa pula agak-agaknya pendapat daripada Muhyiddin berkait dengan isu itu? Tapi kita dengar dulu apa komen Peja. Peja kata kita nak fikir buat teruk pasal apa? Itu pendapat Peja. Dengan kata yang lebih mudah, kenapa terlalu fikir sangat? Begitulah kan. Naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyarankan orang ramai agar tidak membebankan diri sendiri dengan isu dakwaan skandal rasuah melibatkan adun di sebuah negeri. Sebaliknya, kata Ahmad Faizal Azumu atau dikenali sebagai Peja, adalah lebih baik jika semua pihak memberi keutamaan terhadap isu yang lebih penting, yaitu kelangsungan hidup. Wah, Peja memberikan satu pendapat yang bagus, luar biasa. Dengan kata lain, kenapa tak move on? Biarkan saja kes itu disiasat oleh orang lain dan jangan terlalu ambil berat sehingga membebankan pikiran. Kita tak tahu pun siapa yang bercakap, gambar siapa, suara siapa, kata Peja. Yang kita ni nak fikir berat buat teruk pasal itu kenapa? Mari kita fikir macam mana nak bagi anak-anak makan makanan yang berkhasiat, misalnya, kata beliau. Atau macam mana kita nak pastikan anak-anak kita dapat belajar dengan lebih baik, katanya dalam temu bual dengan Malaysia Kini pada Selasa. Wah, ramai netizen yang menyokong apa yang Peja cakap tentang hal ini. Yang kita nak fikir berat buat teruk pasal itu kenapa, kata Peja, ramai menyokonglah. Mari kita fikir macam mana nak dapatkan makanan berkhasiat untuk anak-anak, macam mana nak pastikan mereka belajar dengan lebih baik, kata Peja. Perkara itu disambut oleh netizen dengan baik. Tambah bekas Menteri Besar Perak itu lagi, sebenarnya tidak ramai yang benar-benar tahu apa yang berlaku melibatkan isu dakwaan rasuah tersebut. Namun mendakwa mempunyai maklumat mengenainya. Malah kata Ahmad Faizal lagi, sesetengah mereka bercakap berdasarkan kabar angin yang didengarnya daripada orang lain. Justru kata Peja, tidak berfaedah untuk sesiapa membazirkan tenaga dan masa pada sesuatu yang tidak pasti. Apa yang perlu dilakukan sekarang, katanya, ialah membiarkan pihak berkuasa berkenan seperti SPRM menangani isu tersebut. Orang ramai pula, kata Peja, cukup sekadar memantau perkembangan yang berlaku. Bagi Peja, Ahmad Faizal Azumu sendiri, dia tidak dapat memberikan komen lebih lanjut. Saya pun tak tahu hujung pangkal suara siapa. Adun di Malaysia ini ada beribu orang. Manalah kita nak tahu siapa. Dan saya minta tak payahlah nak sembang benda itu, kata beliau. Kita minta ia disiasat dan kalau benar berlaku rasuah, tindakan mesti diambil, kata Peja. Tapi kalaulah benda itu tak benar, fitnah dan seumpamanya, nama-nama mereka yang telah terpalit perlu dibersihkan, kata Peja. Sabtu lalu, Malaysia Kini mendedahkan terdapat sekurang-kurangnya 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun
yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit sebagai balasan untuk mendapatkan proyek. Pembocor maklumat itu cuba dilaporkan mendapatkan perlindungan melalui Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 untuk membongkar lebih lanjut perkara itu. Setakat ini sudah ada laporan dibuat oleh pihak yang berkaitan kepada SPRM. Menurut Ahmad Faizal lagi, dia juga yakin setiap agensi penguatkuasa mempunyai prosedur operasi standard SOP masing-masing untuk menguruskan sesuatu dakwaan. Saya percaya mereka sedang menjalankan tanggungjawab sebab sekarang ini mereka memang aktif. Keluar saja cerita dakwaan rasuah, dia panggil orang. Keluar saja cerita, panggil orang. Duit masuk dalam akaun parti pun, presiden parti yang kena dan sebagainya. Jadi mainlah peranan, kata beliau. Sementara itu, mengulas pemilihan syarikat U-Mobile Sdn Berhad sebagai pengendali kedua rangkaian telekomunikasi 5G di negara ini, Ahmad Faizal berkata dia tiada masalahnya dengan keputusan tersebut. Bagaimanapun bekas Menteri Belia dan Sukan itu menegaskan apa saja urusan perniagaan yang melibatkan kerajaan perlu mengikut peraturan dan undang-undang dalam negara. Ada juga perkara yang kita nak buat, sama ada nak dapat kontrak kerajaan, menang tender kerajaan, waima nak jual nasi lemak di tepi jalan, jual goreng pisang atau burger, buatlah mengikut undang-undang, kata Peja. Wow, hebat, kata-kata Peja ini memang sangat natural, luar biasa dan boleh jadi inspirasi. Undang-undang itu melebihi mengatasi semuanya dan tidak ada satupun di Malaysia ini yang kebal daripada undang-undang. Kalau perlu ambil lesen penjajah, kata Peja, dapatkanlah lesen penjajah dulu. Kalau perlu suntik vaksin atau apa saja, ikut kehendak pihak berkuasa tempatan. Ikutlah, kata Peja lagi. Kalau nak berniaga, nak tubuhkan syarikat, tubuhlah syarikat melalui pendaftar syarikat dan sebagainya, kata Faizal Azum Peja. Pada masa sama, dia menegaskan sesiapa saja boleh berniaga di negara ini namun terikat dengan undang-undang dan peraturan tertinggi. Katanya, ialah Perlembagaan Persekutuan. Dia yang sebelum ini bertanding sebagai calon PN di Tambun masa PRU 15 mengingatkan dalam perlembagaan ada dinyatakan siapa yang dibenarkan untuk berbuat sesuatu dan siapa pula yang dilarang. Misalnya, kata Ahmad Faizal Azumu, perlembagaan menyatakan ada rakyat negara ini yang dibenarkan mengundi dan ada yang dilarang atas faktor tertentu seperti usia dan sebagainya. Perlembagaan negara juga ada menyebutkan ada orang boleh berniaga dan ada orang yang tak boleh berniaga. Maka kita ikutlah perlembagaan. Kalau kita, insya Allah negara akan berjalan dengan baik, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.